Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dalam kita belajar bab wirid-wirid yang kita baca ataupun doa-doa yang kita baca selepas kita selesai mengerjakan solat, iaitu sama ada solat fardu ataupun solat sunat, terutama solat fardu. Yang lepas kita dah baca sampai perenggan yang ketiga, iaitu kita membaca surah Al-Isra' 111, ayatnya ke 111, iaitu ayat yang terakhir dalam surah Al-Isra'. Kemudian kali ini kita akan menyambung siri yang kedua bermula dengan perenggan yang keempat. Sebelum itu saya mohon semua teruskan belajar supaya kita tidak sunyi daripada berwirid, berdoa dan mengingati Allah sebaik saja kita selesai menunaikan semua rukun solat dan selesai solat kita. Jadi untuk itu saya tidak mahu panjang lebar, kita terus kepada pembelajaran kita, sambung daripada siri yang pertama. Perhatikan papan putih kita bermula dengan perenggan yang keempat, iaitu dalam siri yang kedua berkenaan wirid-wirid selepas solat. Yang akhir kita telah baca surah Al-Isra', iaitu Alhamdulillahillazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fi mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Mungkin saya lupa memberi maknanya, jadi saya bacakan maknanya. Apa yang kita baca dalam surah tersebut? Iaitu segala puji tertentu bagi Allah, tiada mempunyai anak, Allah yang tiada mempunyai anak dan tiada baginya sekutu dalam urusan kerajaannya. Iaitu Allah mentadbirkan negara dunia dan langit, seluruh alam ini tanpa ada sekutunya dalam urusannya. Dan tiada baginya penolong disebabkan sesuatu kelemahan, iaitu tiada kelemahan bagi Allah. Sebab itu tidak ada perlu penolong, iaitu penolong. Dan hendaklah engkau membesarkan serta memuliakannya dengan bersungguh-sungguh. Jadi kita terus kepada selepas baik saja selesai kita membaca surah 111 surah Al-Isra', ayat 111 surah Al-Isra', kita akan membaca istighfar, iaitu 3 kali atau lebih, 3 ke 5 ke 7 atau 10 kali. Jadi bagaimana bunyi istighfar itu? Iaitu perhatikan di sini, bermula dengan Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik. Bila kita membaca istighfar, kena baca dengan betul lah. Betul dengan bertajwid. Perhatikan hukum-hukum yang ada di sini. Ini sambung saja. Hamzah dengan nasin, as, kemudian ta dengan wain, ta, kemudian fu, rullah, astaghfirullah. Bukan fu ini. Astaghfirullah. Itu baris bawah. Astaghfirullah. Tersilap boleh. Okey. Astaghfirullahalazim, iaitu kita baca astaghfirullahalazim, iaitu sini perhatikan ra bertemu dengan nama Allah, baris sebelumnya, baris depan sebelum nama Allah itu, maka baca dengan tebal. Ingat, Allah itu 2 harakah, kemudian ha itu bertemu dengan alif lam kamariah, baca hal, a, zi, ni mat asli sebelum ya baris bawah. Malazi, baik, malazi, mal itu dibaca dengan idgham syamsi. Ingat bila masa kita belajar mengaji dulu tentang hukum-hukum. Kemudian zi ini 2 harakah, lam pun 2 harakah, mat asli. Dan lam ada alif sana, baca dengan mat asli juga 2 harakah. Ha, illa, iaitu hamzah bertasydid. Illa ada satu tertinggal baris. Dalam nulis ni kadang tertinggal. Saya kuburkan baris. Illa huwal hayyul qayyumu. Baik. Ini huwal pun alif lam kamariah.
Kemudian hayyul, yul ni pun juga alif lam kamariah. Kemudian qayyum, lin, qay, yu, ma asli, mu, dan wa'atu, ma asli, tu, dua harakah, bu, ilaih, baca dengan mad sukun sebab kita sukunkan huruf ha itu, dan sebelumnya adalah mad asli, maka kita baca dengan mad sukun. Apakah artinya istighfar itu? Perhatikan, iaitu apa maknanya? Iaitu aku bermohon ampun. Aku mohon ampun kepada siapa? Kepada Allah Al-Azim. Allah Al-Azim, iaitu Allah yang maha besar. Tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup lagi sentiasa berkuasa, dan aku bertaubat kepadanya. Ini pengakuan kita. Kita minta ampun pada Tuhan dan kita bertaubat. Kita tak nak buat segala dosa yang pernah kita lakukan sebelum itu. Jadi kalau orang yang semayang tu sentiasa dia baca ini, dia maknanya sentiasa dia bertaubat kepada Allah SWT. Baik. Selesai kita mohon ampun kepada Allah dan bertaubat, mengaku diri kita bertaubat kepadanya di atas kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya, kita pergi kepada iaitu membaca syahadah dan pujian kepada Allah SWT. 10 kali pada waktu subuh ataupun maghrib ataupun subuh, dan cukup 3 kali selepas solat zuhur, asar dan isyak, iaitu pada waktu kita sibuk bekerja. Subuh dengan maghrib ni, subuh nak bekerja juga. Kita baca 10 kali. Kalau kita baca tiap-tiap waktu 10 kali pun lebih baik. Baik. Kita amalan biasa kita akan lakukan 10 kali membacanya waktu maghrib dan subuh, dan kemudian 3 kali selepas zuhur dan juga asar dan isyak. Apa yang kita baca? Iaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai situ kita berhenti, wakafkan lah bunyi. Kemudian kita sambung lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua orang dah biasa baca, tapi yang paling penting saya nakkan bila kita membaca, hendaklah dibaca dengan betul, iaitu dengan tartil bertajwid. Baik, la di sini berapa harakah? 2 mad asli. Ila, la sini berapa harakah? 2 harakah mad asli. Illallah, baca nama dengan tebal, nama Allah dengan tebal, sebab sebelumnya baris di atas illallah dengan idgham syamsi, masukkan lam kepada lam. Yang tu illallah, Allah tu 2 harakah, hu, wah, matikan waw dengan ha tu, ha dimatikan, waw ha dimatikan, wah, dahu, la 2 harakah, syari, ri pun 2 harakah mad asli, la mad asli, ri 2 mad asli, kemudian ka, lah, ada satu-satu. Kemudian kita sambung lahul, iaitu dengan izhar kamari. Ha tu dimatikan dengan huruf lam, digabungkan dengan huruf lam yang mati dengan izhar kamari. Lahul, mul, dan ku, dan walahul. Baik, ini juga izhar kamari. Nak tahu izhar kamari ke tidak macam mana? Iaitu mengikut, kalau dalam Quran dia tulis betul-betul ada setengah tulisan lain, iaitu dia ada tanda mati. Bila lam itu ada tanda mati, alif lam kamariah dia ada tanda mati. Kalau alif lam samsiah, selepas huruf alif lam itu ada huruf berikutnya, huruf samsiah itu bertasydid. Tapi ini dua-dua tak ada. Jadi maknanya izhar kamari. Jadi walahul hamdu yuhyi, ya digabungkan dengan ha yang mati, yi, kemudian wa yumitu, mi itu 2 harakat sebab sebelum ya baris bawah. Kemudian wahwa satu-satu, ala satu, kulli, baik, itu tasydidkan huruf kaf dengan huruf lam. Kemudian syai'in qadir. Kenapa saya baca dengan dengung? Mesti baca dengan dengung, tanwin bertemu dengan huruf ifa, iaitu ifa hakiki. Ifa hakiki, qadir, baca dengan ma'riz sukun. Baik. Apa yang kita baca itu? Cuba perhatikan apa yang kita baca. Apa makna kita baca? Kita kena tahu makna kita baca, jadi baru sedap sikit kita membacanya. Kalau kita membacanya la ilaha illallah wa la syarikalah,
Lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca dengan bertajwid, iaitu kita baca kita faham maknanya, iaitu tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, tiada sekutu baginya, la syarikalah. Kemudian bagi Allah seluruh kekuasaan dan untuk Allah juga segala kepujian. Dia menghidupkan dan mematikan. Makna Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Dialah amat berkuasa atas segala sesuatu. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Baik. Habis kita baca itu syahadah serta syahadah kepada Allah serta pujian kepada Allah, iaitu kita mengakui kekuasaan Allah, segala-galanya tiada yang berkuasa melainkan Dia. Kemudian kita pergi kepada yang keenam, perkara keenam. Ya baik, oleh kerana kita bercerita ni seperti kita solat berjemaah, atau tak silap kalau kita solat sendiri pun sama juga bacaannya. Jangan ada imam aja kita baca ni, tak ada imam kita habis sembahyang kita cabut. Tinggalkan aja sembahyang kita macam tu aja. Tanpa diiringi oleh wirid-wirid selepas solat. Baik. Sebelum saya menyambung perkara yang keenam, saya nak bagi tahu, apabila kita pergi ke Mekah, kita perhatikan bahawa imam lepas saja dia solat, dia terus bangun, dia tak ada baca wirid, tak ada baca doa pun. Dia terus keluar balik ke tempatnya, meninggalkan Kaabah. Baik, kenapa macam tu? Dan kita pula balik Malaysia, bila tengok orang Arab imam tak baca doa, selepas sembahyang kita pun ikut tak nak baca doa, kita habis salam kita pun bangun. Kita jangan jadi lemah fikiran. Di sana ialah Kaabah, di mana ada beberapa hukum yang wajib ditunaikan oleh semua jemaah yang hadir di Kaabah sana. Pertama, imam tugasnya mengimamkan solat apabila sampai waktu solat. Dan selepas itu dia harus meninggalkan Kaabah itu untuk tugas-tugas jemaah yang hendak melakukan sama ada tawaf sunat atau utama tawaf wajib bagi mereka yang mengerjakan umrah atau yang masa mengerjakan haji. Apabila mereka melakukan tawaf wajib, mana lebih penting yang sunat? Berdoa itu sunat. Yang mereka nak melakukan tawaf itu, tawaf umrah wajib, tawaf haji pun wajib. Jadi yang wajib itu perlu diberi peluang dulu. Jadi itu sebab imam tu meninggalkan Kaabah selepas baik saja selesai solat. Jangan kita silap pemikiran, Arab sana imam dia tak ada pun baca doa, tak ada baca wirid, kita pun nak ikut juga macam imam sana, tanpa ada sebab. Sebab kalau pergi ke masjid lain, perhatikan imam Arab tu akan duduk selepas sembahyang. Dia tidak terus tinggalkan tempat dia sembahyang. Dia duduk, dia akan berwirid sendirian. Dan kita di sini kita wirid kuat bukan tujuan hendak kuat supaya orang dengar, tidak. Iaitu tujuannya nak mengajar orang yang di belakang, iaitu imam nak mengajar makmum yang baru, yang tak pandai membaca semua wirid-wirid yang kita baca. Jadi imam baca dengan kuat supaya kita dapat ikut. Kebanyakan kita belajar wirid-wirid ni semuanya daripada kecil, iaitu kita waktu mengikut imam berimamkan berjemaah, jadi kita imam baca kita ikut lama-lama kita pun hafal mengikut imam. Baik, kita pergi kepada yang 6 supaya tidak membuang masa kita. Imam mengubah kedudukannya menghadapi makmum sebelah kanan. Biasanya dia akan menghadapi sebelah kanan. Dan makmum boleh mengubah kedudukan iftirasi atau bersila. Dan bersama-sama ni imam membaca apa yang dibaca. Allahumma ajirna minan nar. Dia baca 3 kali atau 7 kali. Yang biasanya orang akan buat 7 kali sebab dia pendek sangat kan. Apa bunyinya? Allahumma ajirna minan nar. Apa maksudnya? Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab api neraka, minan nar. Jauhkanlah kami. Jauhkanlah kami, ajirna kami. Imam akan baca ajirna minan nar. Kalau kita seorang, Allahumma ajirni minan nar. Jadi kita baca 3 kali atau 7 kali. Lagi banyak, lagi bagus.
Dan kita mesti tahu apabila kita lama duduk berdialog dengan Allah. Ini kita berdialog dengan Allah, memuji Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, bertobat kepada Allah, segala-galanya. Mana lebih baik kita baca sekejap atau baca lama? Kita nak lama dengan Allah ataupun nak sekejap dengan Allah? Berbual dengan Allah, memohon pada Allah. Mesti nak lama. Jadi fikir macam tu. Mana lebih baik? Banyak duit dengan sedikit duit. Mestilah banyak duit, banyak benda boleh buat. Kalau kita duduk lama dengan Allah, semayang kita banyak kali, semayang sunat apa semua yang patut sunat, semua yang wajib kita buat, yang sunat pun kita buat, lama kita berdialog dengan Allah. Sebab dalam solat, selepas solat ini, zikir-zikir ni semua adalah dialog kita dengan Allah. Bukan kita bercakap seorang-seorang. Kita bercakap dengan Allah. Allah sentiasa berada dengan kita. Ingat itu. Dan kita akan sambung apakah bacaan seterusnya. Kita tak perlu bergopoh-gopoh gapah untuk menghabiskan semua sekali pelajaran kita. Biar sikit asalkan kita dapat. Dan buat review selalu. Tengok apa bacaan. Dan baik, sini tadi belum jelas tentang hukum tajwid. Baik, sini ada mim, ada bertasydid. Dan sini Allah sebelum alif lam ini, bila mula dalam satu kalimah ataupun satu ayat, kita akan memula dengan baris atas. Alif lam. Jadi Allahumma, mim itu bertasydid, baca dengan wajib gunah. Ajirna, nama asli. Minan, baik, ini diidgamkan nun dengan nun, iaitu idgham syamsi. Iaitu dia idgham syamsi, kerana huruf ini adalah alif lam ini adalah alif lam syamsiah. Huruf nun adalah huruf samsiah. Kemudian kita ma'rid disukunkan huruf ra ini kita sukunkan. Sebelumnya baris atas nun itu dan ma asli. Jadi kita baca dengan ma'rid disukun. Allahumma ajirna minan nar. Baca dengan elok. Itu saja untuk kita pada hari ini bagi siri yang kedua. Mudah-mudahan biar sedikit asalkan kita baca dapat menghafalnya. Kata hafal, bawa buku. Jadi itu saja pelajaran kita tentang wirid selepas solat dalam siri yang kedua. Iaitu ada 3 perenggan, iaitu 4, 5 dan 6. Dan kita akan sambung siri yang ketiga. Dan selamat belajar. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.